Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, jadi kali ini saya akan bawa anda kembali balik kepada topik-topik yang berkaitan tentang teknologi dan juga rangkaian. Alright, so dalam video kali ini saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana anda boleh meluaskan lagi rangkaian Wi-Fi rumah anda dengan cara yang lebih murah, mudah dan lagi laju tanpa menggunakan mesh Wi-Fi. Memandangkan saya dah pecahkan video ni kepada beberapa bahagian, maka saya dah senaraikan topik-topik yang kita bincangkan ni dalam video description ni dan juga pada komen YouTube video ni yang saya dah pin dekat situ. Jadi anda boleh pergi dekat situ dan klik pada bahagian mana yang anda nak tengok. Salah satu tujuan kenapa saya buat video ni adalah untuk nak menjawab beberapa persoalan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan Wi-Fi network. Okey, jadi kalau saya kongsi dengan anda, antara soalan yang saya dapat adalah lebih kurang macam ni lah. Dia kata, bang, macam mana saya nak bagi Wi-Fi network saya ni lagi power? Tu satu. Okey, kemudian saya dapat juga soalan dia kata, bang, macam mana saya nak lebihkan coverage Wi-Fi rumah saya ni tapi dengan kos yang murah? Dan antara soalan yang popular saya dapat adalah isu-isu berkaitan dengan mesh Wi-Fi. Okey, jadi dalam video kali ini saya akan cuba nak menerangkan kepada anda semua benda-benda tu dan dalam masa yang sama macam saya kata tadi, saya tunjukkan dekat anda macam mana nak buat Wi-Fi network yang lagi power daripada mesh Wi-Fi. Sebelum saya teruskan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak TP-Link Malaysia kerana sudi memberikan saya 3 unit Wi-Fi 6 router ni. Okey, bagi mereka-mereka yang mengikuti Pendakwah Teknologi, mungkin anda pernah ingat dulu saya pernah buat satu video yang mana saya review model TP-Link AX1500 ni. Dan pada waktu tu saya kata, ini merupakan salah satu Wi-Fi 6 router yang murah dan bagus. Dan saya lebih kata dia masih lagi salah satu Wi-Fi 6 router yang murah dan bagus. Okey, jadi mungkin anda fikir, kenapa saya perlukan sampai 3 unit macam ni? Okey, jadi sebenarnya pada waktu tu saya mencari Wi-Fi 6 router ni untuk nak buat satu video bagi nak menerangkan dekat anda perbezaan di antara menggunakan Wi-Fi access point yang biasa dan juga mesh Wi-Fi. Jadi kebetulan saya cari-cari model ni anda tengok dekat sini ni yang AX1500 ni, anda boleh gunakan dia sebagai Wi-Fi router ataupun Wi-Fi access point dan pada waktu yang sama disebabkan dia ni support yang one mesh TP-Link tu, jadi anda boleh gunakan benda ni untuk nak menghasilkan satu mesh Wi-Fi network di rumah anda. Okey, jadi apakah yang anda perlukan untuk nak buat satu Wi-Fi 6 network yang coverage luas dekat rumah anda dan network tu laju? Okey, first, anda perlukan benda ni lah. Okey, so benda ni adalah Wi-Fi 6 router tu dan anda perlukan beberapa unit. Okey, itu satu. Okey, yang kedua pula, anda perlukan benda ni. Network kabel yang panjang-panjang dan banyak lah. Okey, so anda mungkin akan tanya saya, berapa unit saya perlukan ni? Okey, cerita dia lebih kurang macam ni. Kalau anda duduk dekat satu katakanlah rumah yang bersaiz sederhana, contohnya macam apartmen ataupun kondo yang saiz lebih kurang katakanlah 1,000 kaki lebih kurang macam tu kan, biasanya anda perlukan 2 unit. Okey, kalau anda duduk dekat satu rumah yang bertingkat, katakanlah 2 tingkat, dan mungkin kalau rumah tu lagi besar ke apa-apa, so mungkin anda perlukan 3 unit ataupun lebih. Okey, dan network kabel tu pula nak panjang mana? Tu simple saja. Okey, saya bagi satu contoh dekat anda. Katakanlah sekarang ni anda duduk pakai Wi-Fi yang TM-Unify bagi itu dan benda tu duduk kat ruang tamu. Okey, bila anda duduk dekat sana, anda pakai phone, pakai laptop, signal semua cantik, speed test semua cantik, semua elok kan. Tapi contohnya lah, katakanlah anda pergi dekat dapur anda, signal mula drop ataupun internet tu putih-tuih. Jadi anda tahu coverage dekat dapur tu tak cantik. Maka anda nak letak satu benda ni dekat dapur supaya coverage tu jadi lagi besar kat sana. Okey, so apa yang anda kena kira adalah jarak benda ni nak pergi ke benda ni yang dalam ruang tamu tu. Okey, so bila anda kira-kira, anda tengoklah berapa meter kan. Okey, so network kabel tu saya beli dekat Shopee. Senang. Dia ada 5 meter, 1 meter sampai 30 meter. Anda ikutlah berapa banyak yang bersesuaian dengan panjang kabel anda tu dan anda beli kat sana. Harga dia pun murah. Saya dah pakai benda tu bertahun, tak ada masalah yang lepel tu. Tak ada isu apa. Okey, tapi katakanlah anda punya jarak tu jauh sangat, 30 meter pun tak cukup. Mungkin anda nak tarik cantik-cantik di dinding kan. Maka anda kena pergi carilah kedai yang jual kabel network ni. Anda kena krim potong sendiri ikut panjang mana yang anda nak. Jadi mungkin anda akan tanya saya juga,
Kenapalah yang saya duk promote sangat TP-Link AX1500 ni? Okay, jawapan dia senang. Bukan sebab mereka bagi dekat saya 3 unit, bukan sebab mereka bayar saya ke apa ke, sebab even sebelum mereka kenal saya pun, saya memang suka benda ni. Sebab dia murah dan bagus. Kalau anda tengok video-video saya yang sebelum ni, saya pernah tunjuk demo di mana saya buat speed test dekat phone tu yang bersambung dengan benda ni, saya dapat dekat 800 megabit per second. Okay, internet rumah saya adalah 1 gig. Jadi kalau anda tengok, Wi-Fi ni harga dia yang baru dalam 200 lebih dan waktu tu saya beli yang second hand 100 lebih sahaja. Dan itu saya kata, harga murah tapi laju. Itulah cerita dia. Jadi kalau nak membuktikan benda ni kepada anda, nanti saya akan tunjukkan demo perbezaan di antara TP-Link yang murah ni, yang Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi yang saya pakai enterprise dekat rumah saya yang Ubiquiti tu, yang harga beribu-ribu solution tu. Kita tengok perbezaan dia. Sekarang kita akan masuk kepada bahagian configuration. Configuration ni boleh diguna pakai bagi pengguna TM Unify, Maxis Fiber, Time Fiber. Malah kalau anda pakai 4G router sekalipun boleh, tak ada masalah. Jadi benda pertama yang kita nak buat, kita nak gantikan Wi-Fi router yang diberikan oleh pihak ISP tu. Okey, tapi sebelum tu saya dimaklumkan kalau anda ni adalah pelanggan TM Unify untuk plan 100 megabit per second tu, mereka dah bagi dekat anda router TP-Link 1500 ni. Maksudnya anda dah ada satu Wi-Fi 6 router. Jadi kalau anda dah ada router ni, maka Alhamdulillah anda tak payah ganti Wi-Fi router tu. Tapi sekiranya anda masih belum ada satu Wi-Fi 6 router, maka saya galakkan anda untuk ganti dengan TP-Link tu. Kalau anda nak gantikan benda tu dan tak tahu macam mana nak buat, anda boleh tengok video YouTube yang dah dibuat oleh pihak TP-Link. So link untuk video YouTube tu saya dah letak dekat video description ni. Anda boleh tengok dekat situ. Sebelum kita pergi bahagian configuration, saya tunjuk dulu macam mana nak sambungkan Wi-Fi 6 kepada modem anda yang tengah duk pakai sekarang ni. Okay, ini contohlah saya ada satu Wi-Fi yang lama yang saya beli dalam 2014 dulu dan saya nak gantikan Wi-Fi ni dengan Wi-Fi 6 yang baru ni. Okay, macam saya kata tadi, kalau anda dah ada Wi-Fi 6 tak apalah. Okay, so sekarang ni saya tunjuk dekat anda dulu sambungan dia. Biasanya modem ni kita akan sambungkan dekat WAN port pada Wi-Fi yang diberikan dekat kita tu ataupun Wi-Fi yang anda pakai tu kan. So macam ni WAN port tu. Okay, saya cucuk balik kabel ni dan saya tunjuk balik sambungan dekat belakang modem tu. So biasanya kabel LAN tu dia akan sambungkan dekat salah satu LAN port ni. Contohnya mungkin LAN 1 ke LAN 2 ke LAN 3 terpulang pada modem anda. So kabel dekat modem tu anda jangan kacau. So apa yang anda buat adalah anda cabut kabel LAN dekat Wi-Fi yang lama tu dan anda ambil Wi-Fi 6 yang TP-Link ni kalau anda pakai model ni dan anda sambungkan ke WAN port dia tu. Ambil kabel tu, cocok kat sini macam tu. Jadi itu dia. So saya tunjuk dekat anda belakang ni, daripada modem sambung pakai LAN, pergi ke Wi-Fi tu, pergi ke WAN port. Jadi itulah dia. Jadi inilah cara bagaimana anda nak sambungkan Wi-Fi 6 router kepada modem anda yang tengah duk pakai sekarang ni. Sambil tu saya tunjuk juga macam mana nak sambungkan 4G router ni kepada Wi-Fi 6 TP-Link ni. Right, so dalam contoh ni saya gunakanlah yang Huawei B818 ni. So saya tunjuk dekat anda dekat belakang ni kan. Dia ada satu LAN port dekat situ. Terpulanglah kepada model apa yang anda pakai, biasanya ada LAN port dekat belakang lah. Alright, so ambil LAN cable dan sambungkan ke LAN port tu dulu. Alright, so itu adalah dekat 4G router. Kemudian dekat TP-Link Wi-Fi tu pula, ambil kabel tadi tu dan sambungkan juga kepada WAN port tu, yang port biru tu. Sama macam tadi. Alright. So inilah dia cara nak sambungkan 4G router kepada Wi-Fi 6 router TP-Link tu. Sekarang saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana nak sambungkan Wi-Fi router yang anda dah gantikan pada modem anda tadi kepada access point lain yang anda nak letak dalam rumah. Okay. Ambil Wi-Fi router yang anda dah sambung tadi tu, anda tengok kan dia pergi ke modem pakai WAN port. Alright, so dekat belakang tu kan dia ada banyak LAN port dekat situ. So kita akan sambungkan access point kepada LAN port tu. Okay, contohnya saya ambil satu network cable ni, saya letak kat LAN 1. Network cable ni pula saya akan sambungkan kepada yang access point lain tu kepada dia punya WAN port yang biru tu. So daripada LAN kepada WAN macam ni. Itu untuk access point. Contohnya ini access point yang pertama. So sekarang saya dah ada satu access point dan satu Wi-Fi router. Ni saya nak tambah satu lagi. So sama juga macam tadi, saya ambil lah LAN cable ni, saya sambungkan pada access point tu punya WAN port macam ni. Kemudian kabel tu pula saya sambungkan kepada Wi-Fi router saya punya LAN port.
Tadi saya pakai port nombor 1, sekarang saya pakai port nombor 2. So, saya dah ada 2 kabel dekat sini untuk access point dan 1 kabel daripada WAN tu untuk pergi ke modem ni. Jadi saya terangkan lagi sekali lah, yang belakang ni adalah Wi-Fi router, yang dua depan ni pula adalah Wi-Fi access point yang disambungkan menggunakan LAN cable. Okay, so dalam contoh ni LAN cable ni pendek lah. So kalau untuk anda kena ukur lah LAN cable tu berdasarkan kat mana anda nak letak benda tu. Sambil tu juga kalau anda tengok, dekat belakang Wi-Fi router ni kita hanya ada baki 2 port saja lagi yang kosong. Jadi kalau anda nak sambungkan banyak lagi access point dekat situ menggunakan LAN cable, maka anda perlukan network switch. Apabila anda nak menggunakan beberapa Wi-Fi dalam rumah anda, maka anda kena configure Wi-Fi itu kepada 2 mode yang berlainan. Satu Wi-Fi itu kita kena configure dia sebagai Wi-Fi router. Dia akan jadi main lah, dengan kata lainnya itu adalah router mode. Bagi Wi-Fi lain yang bersambung kepada dia tadi, yang router tadi, Wi-Fi ni semua kita akan jadikan dia sebagai access point sahaja. Dengan kata lain, dalam software configuration tu, kita configure dia jadi sebagai AP mode ataupun access point mode. Untuk nak configure Wi-Fi router anda kena dapatkan dia punya alamat IP. So, biasanya dia adalah alamat IP router pada komputer anda lah. So, anda pergi dekat anda punya network setting dan dapatkan IP router tu. Macam dalam kes saya, 192.168.1.1 tu adalah IP dia. So, saya copy benda tu dan letak kat saya punya browser dan dia akan tunjukkan website TP-Link ni. Saya dah pernah masuk kepada admin page ni, jadi saya dah ada dia punya local password. Kalau anda baru first time masuk, dia akan minta anda untuk buat satu password baru bagi nak access admin page ni. Untuk contoh ni, saya akan configure Wi-Fi router ni sebagai access point dan saya akan bagi nama dia balcony sebab saya nak letak benda ni dekat balcony rumah saya, tempat paling jauh. Password untuk nak masuk dia ni, ni pendakwah teknologi 2021 ni. So, anda letaklah apa-apa lah kan. Alright. So, ini kalau anda tengok, saya punya 2.4 GHz dan saya punya 5 GHz, dua-dua nama balcony dan itu password dia. So, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak tukar mode Wi-Fi ni daripada router mode kepada access point mode. So, apa yang anda kena buat adalah anda pergi kepada bahagian advance ni dan anda tengok dekat bawah tu dia tulis system, dan turun bawah lagi dia tulis operation mode. Okay. So, pada keadaan default, router anda biasanya dalam keadaan wireless router mode. Macam kalau anda tengok dekat sekarang tu, dia tulis current kan. Jadi, apa yang kita nak buat adalah, kita nak tukar dia kepada access point mode ni. So, anda tekan dekat radio button tu, lepas tu anda save. Nanti dia suruh reboot je lah. Apa yang anda tengok saya buat ni adalah saya tengah menukar Wi-Fi saya daripada router mode kepada access point mode. Jadi kalau anda ada beberapa Wi-Fi yang anda nak jadikan dia sebagai access point, maka anda kena buatlah proses ni untuk setiap Wi-Fi tu. Sekiranya anda menggantikan Wi-Fi router dekat rumah anda tu, yang Wi-Fi yang bersambung dengan modem tu, kepada Wi-Fi router baru TP-Link ni, maka anda kena buat configuration juga pada Wi-Fi router tu. Configuration tu saya tak tunjuk dalam video ni sebab macam saya kata tadi, pihak TP-Link dah buat satu video di YouTube yang mengajar anda A sampai Z cara-cara nak configure Wi-Fi router tu. Contohnya nak configure PPPoE dan sebagainya. Jadi macam saya kata tadi, sila rujuk balik description video ni sebab saya dah letak link kepada video TP-Link tu. Memandangkan proses ni dia panjang sikit, jadi apa yang saya buat adalah saya percepatkanlah video ni sikit lah, saya nak tunggu lama-lama kan. Okay, so bila dah habis reboot semua, anda boleh login balik kepada dia punya admin page TP-Link tu. Alright, so dia akan tanya anda lagi sekali lah nak bagi nama SSID apa untuk access point ni. So SSID ni macam tadi saya kata, saya bagi nama balcony. So kalau anda nak letak benda ni kat dapur, bagi nama dapur. Nak letak kat ruang tamu, bagi nama ruang tamu semua lah kan. Alright. So, untuk bahagian internet ni, biar dululah sebab saya tak sambung benda ni kepada apa-apa. So, dia akan tunjuk merah macam ni. So, kita just check lagi sekali untuk wireless ni. Jadi, kalau anda tengok dekat bahagian wireless ni, dia dah beritahu. Access ID dia, nama dia, balcony, dan password access dia apa dia. Macam saya pakai pendakwah teknologi 2021. Lepas tu, pergi balik kepada sistem dan tengok operation mode dan pastikan Wi-Fi ni dalam access point mode. Untuk nak letak access point dekat saya punya balcony, maka saya perlukan satu LAN kabel yang panjang. Tak silap saya ni berapa belah meter tah macam tu. So apa yang saya buat adalah saya sambungkan LAN kabel ni kepada saya punya access point. Kemudian saya just tarik dan letak je lah atas lantai tu. Sebab saya nak sambungkan benda ni kepada saya punya router dekat saya punya server room.
Untuk testing pula, saya akan buat satu speed test yang mudah untuk nak bandingkan kelajuan daripada menggunakan access point yang disambungkan menggunakan LAN cable berbanding menggunakan access point yang bersambung menggunakan mesh Wi-Fi. Untuk test pertama ni, saya akan test dulu TP-Link ni. Okey, so TP-Link ni saya bagi nama dia balcony kan. Jadi kalau anda tengok sini, ni balcony ni. So ini adalah saya punya SSID untuk yang Wi-Fi ni lah. Okey, so kita tengok dia punya configuration dekat situ. Jadi anda nampak dekat sini, dia punya network speed tu maksudnya sambungan di antara telefon saya ni kepada Wi-Fi ni adalah 1.2 gigabit per second. Alright, so maksudnya tinggilah juga dia punya network speed tu. Alright, jadi sekarang saya akan buat speed test. Kenapa saya suka buat speed test? Sebab benda ni mudah lah untuk nak tunjuk network speed kan. Dan bila nak buat speed test, saya akan tukar server ni kepada IX Telecom kalau saya pakai Allo dekat rumah saya ni lah. Alright, okay, jom kita run speed test. Saya percepatkanlah bahagian speed test ni. Alright, jadi kalau anda tengok dekat sini, download dapat 780 megabit per second, upload dapat 491. Saya run lagi sekali just nak double confirm lah. Jadi sama juga bahagian speed test ni saya percepatkan. Alright, jadi kalau anda tengok dekat sini, download dapat 805, upload dapat 520. Jadi konsisten dengan nilai tadi. Sekarang saya akan test pula sambungan Wi-Fi daripada telefon saya ni kepada access point yang bersambung menggunakan mesh Wi-Fi ni. Ini adalah mesh Wi-Fi daripada Ubiquiti dan saya gunakan model U6 Lite. Jadi kalau anda tengok dekat sini, itu nama dia Ubiquiti U6 Lite. Yang tu yang atas tu. Okay, kita tengok configuration dia. Sambungan network speed daripada telefon saya ke access point ni adalah 864 megabit per second. Tinggi jugalah. Okay, jadi sekarang kita buat speed test. Okey, so sama juga macam tadi. Sebab tadi saya pakai server speed test IX Telecom. Sekarang saya akan tukar balik kepada IX Telecom jugalah. Okey, so sekarang daripada City Broadband pergi IX Telecom, kita run speed test ni. Okey, so saya percepatkan bahagian speed test ni. Jadi dekat sini kita boleh tengok download dia adalah 672, upload 450. Jadi nak double confirm, kita run lagi sekali. Jadi kalau anda tengok yang speed test result yang pertama tadi tu, dia adalah lebih rendah berbanding bila saya pakai TP-Link Wi-Fi tadi tu. Saya percepatkan juga bahagian speed test tu. Okey, so di sini kita tengok download dia adalah 696, upload 444. Jadi konsisten lah dengan test pertama yang kita buat tadi tu. Berdasarkan testing yang mudah tadi tu, anda boleh tengok bagaimana TP-Link Wi-Fi 6 tu dapat berikan result speed test yang lebih tinggi bila dibandingkan saya pakai yang Ubiquiti punya access point yang U6 Lite tu. Okay, sedangkan kalau kita nak bandingkan daripada segi dia punya kategori, TP-Link model yang saya guna tu dia lebih kepada home use, manakala yang Ubiquiti tu lebih kepada enterprise ataupun pro consumer. Tapi anda jangan salah faham dekat sini. Saya bukan nak kata bahawa home use punya Wi-Fi ni adalah lebih elok daripada enterprise Wi-Fi. Kalau nak dibandingkan, memang kita tak boleh bandingkan lah sebab feature dia lagi banyak. Cuma apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah dengan configuration yang betul dan cara penggunaan yang betul, anda boleh gunakan home use Wi-Fi untuk dapatkan result yang sama elok ataupun lebih elok daripada menggunakan enterprise Wi-Fi dekat rumah tu. Dan sama juga anda boleh dapat result yang lebih elok daripada menggunakan mesh Wi-Fi. Untuk bahagian yang terakhir ini, saya akan terangkan dekat anda sikit kebaikan dan keburukan daripada menggunakan solution yang saya tunjukkan dekat anda tadi tu, iaitu nak menyambungkan Wi-Fi dengan LAN kabel yang panjang-panjang dan diletakkan merata dalam rumah kalau dibandingkan dengan menggunakan mesh Wi-Fi. Okey, untuk pertama sekali, kalau anda gunakan mesh Wi-Fi, dia adalah jauh lebih mudah untuk anda. Anda tak payah nak kisah pasal nak tarik LAN kabel ke, nak pergi beli LAN kabel ke, itu semua kos kan. Lepas tu nak kena pergi pasang sana sini, nak selotip semua. Anda tak payah buat apa. Anda cuma kena pasang mesh Wi-Fi itu, bagi dia ada power dan dia terus boleh configure. Dan mudah. Okey, cuma isu dia adalah kalau anda nak dapatkan coverage yang luas dan anda nak dapatkan mesh Wi-Fi yang dapat memberikan speed yang tinggi, maka node tu jadi mahal. Kalau anda beli mesh Wi-Fi yang dapat 2 ataupun 3 node, kalau coverage tu tak meluas, anda kena beli banyak-banyak lagi. Okay, kalau nak dibandingkan harga tu, untuk nak buat yang saya tunjuk pakai TP-Link AS1500 tu, harga dia adalah jauh lebih mudah untuk nak beli benda tu beberapa unit dan disambungkan dengan LAN kabel. Cuma nanti buruklah sikit rumah anda. Macam contohnya anda tengok saya sambung LAN kabel rumah saya, nanti saya selotip kat dinding lah apalah. Nanti dia menyemaklah sikit. Tapi anda boleh dapat speed yang tinggi daripada Wi-Fi tu. Tu yang pertama. Benda yang kedua pula adalah apabila anda menggunakan mesh Wi-Fi, anda hanya ada satu SSID sahaja. SSID itu maksudnya nama Wi-Fi itulah. Contohnya anda punya mesh tu anda boleh bagi nama dia rumah. Jadi bila anda buka dekat iPhone ke apa ke, bila anda buka Wi-Fi, anda nampak nama tu satu saja. Anda pergi ke toilet ke, anda pergi ke bilik tidur ke, anda pergi ke ruang tamu ke, satu SSID sahaja.
Tapi, kalau anda menggunakan konsep nak letak beberapa Wi-Fi yang disambungkan dengan LAN kabel tu, setiap satu Wi-Fi access point tu anda kena bagi nama SSID yang berlainan. Contohnya satu anda kena bagi nama katakanlah ruang tamu. Satu lagi anda bagi nama macam tadi saya bagi nama balcony. Satu mungkin anda kena letak dekat nama katakanlah bilik tidur. Dan kalau anda bergerak di antara dua Wi-Fi yang tengah-tengah tu tak ada coverage, Wi-Fi anda akan terputus sekejap. Jadi itulah antara keburukan bila duk pakai Wi-Fi sambung dengan LAN tu kalau nak dibandingkan dengan pakai mesh. Sebab mesh ni kita boleh buat macam roaming dan sebagainya. Itu antara beberapa dia. Kita dah sampai kepada penghujung episod kali ini. InsyaAllah dalam episod yang akan datang, saya akan terangkan dekat anda kenapa result speed test yang dibuat menggunakan Wi-Fi TP-Link tu lebih tinggi daripada menggunakan mesh Wi-Fi. Dan dalam episod tu juga, saya akan terangkan dekat anda masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pengguna mesh Wi-Fi dan bagaimana anda boleh mengelokkan lagi mesh Wi-Fi anda. Alright, so nantilah kemunculan episod itu. Sambil-sambil itu, saya nak ucapkan juga terima kasih kerana menonton episod ni dan sekiranya episod ni membantu anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe dan share pendakwah teknologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.